الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan pengurusi masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dapat lagi lah kita bersama untuk menyambung bacaan kitab kita. Dalam kitab Khuluqul Muslim, akhlak bagi setiap orang Islam. Dalam bab jujur, kita sambung bab jujur yang kita baca pada minggu dahulu. Baik. Pedagang kadang-kadang berdusta, ya, kita tengok bab jual beli. Dalam jujur ni, ya, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ni tentang jual beli yang tidak jujur. Ya, maknanya disebut kadang-kadang pedagang ni ataupun peniaga dia berdusta dalam perniagaan dia. Ya, tak heran. Ya, sebab ini adalah penyakit yang dulu-dulu turun-temurun pun dah ada. Ya. Bukan kata semua orang yang berniaga tu tak jujur. Ya. Bukan kata setiap orang yang berniaga tu semua penipu pula ke? Tak. Tetapi peringatan untuk kita. Sekiranya kita ni berniaga, ya, maka kita kena ingat dalam perniagaan juga ada juga sifat jujur. Ya, tak boleh kita berbohong ataupun tidak boleh kita khianat dalam perniagaan. Ya. Baik, kadang-kadang, ya, pedagang juga berdusta dalam menerangkan barang dagangannya dan dalam menawarkan harga yang diminta. Sama ada dia ceritakan barang dia tu, satu produk dia beritahu produk dia ni bagus ni. Ya. Ni produk yang sangat bagus. Produk kesihatan contohlah, ataupun apa-apa saja, bagi tahu bagus, tetapi dia sedar barang yang dia jual tu tak seperti dia cakap. Dia tahu sebab dia yang jual. Ya. Orang jual kereta contohlah, ya, siapa-siapalah, kita lah contohnya, kita ada kenderaan, ada kereta nak jual, nak beli baru, maka tentulah kita jual kereta tu, kita cerita ke orang yang baik-baik. Kereta ni bagus lagi, TikTok, breknya semua bagus, ya, tak ada masalah. Itu. Mana ada kita cerita kereta kita tu masalah. Kalau cerita masalah kan takut orang tak jadi beli. Maka diceritakanlah tentang yang baik-baik. Dan juga ditokok tambah yang baik-baik. Maka di situ tidak jujur. Ya. Kerana pedagang juga ingin memperoleh keuntungan. Orang berjual memang dia nak keuntungan. Maka diletakkan. Kadang-kadang barang itu harganya tinggi. Tinggi itu bagaimana? Berganda-ganda keuntungannya. Ya, kita tengok contohlah, kalau dalam keadaan orang pengguna dalam keadaan terdesak, nakkan barang tu, kan? Bila nakkan barang tu, maka ketika itu berapa pun yang diletak harga, maka terpaksa beli sebab keperluan. Di sinilah Islam mengajar kita sebagai peniaga tidak boleh bersikap tamak, tidak boleh bersikap mengambil kesempatan atas keadaan. Kita tahu, kita berhidup dalam dunia kita sekarang ni pun begitu. Kita tengok bagaimana manipulasi harga.
Kan? Barang-barang tu kadang-kadang kita tengok ada masa barang ni bukan main melambung harganya. Sebab apa? Sebab dia punya apa? Dia punya keluarannya kurang. Satu masa dulu minyak masak payah nak cari. Kan? Minyak masak bukan main payah nak cari. Sedangkan buah sawit tiap-tiap bulan kena kutip. Kan kilang tiap-tiap bulan memproses. Tapi minyak bukan main payah. Berebut-rebut orang, letak saja dekat apa? Dekat rak jualan habis. Letak habis. Siap pasar raya buat lagi. Seorang pembeli maksimum 2 botol. Tu. Sebab apa? Sebab dipermainkan barang itu untuk meningkatkan keuntungan. Kita pula bila dapat, kita pun alhamdulillah walaupun harga tu tinggi. Itu dia contoh. Bukan itu saja, segala barang kita pun begitu. Apa barang yang tak ada pernah naik harga? Bawang pun naik harga. Bukan sekarang nak kata, bawang pun ada masa-masanya harganya mencanak naik. Tu sebab apa? Sebab adanya perlakuan yang tak kena dengan akhlak. Dipermainkan keadaan itu untuk mengaut keuntungan, yang apa? Yang terkesan siapa? Yang terkesan adalah pengguna. Kenapa? Sebab kaedah kita tentang jual beli, orang yang berjual dia tentulah nak letakkan harga yang paling tinggi. Berapa orang sanggup beli, itu dia ambil. Manakala kita pula kalau pembeli, tentulah kita nak harga yang paling rendah. Mana yang paling rendah, itu kita ambil. Okey. Di sini bukan nak kata orang yang berjual saja yang tak jujur. Bukan sekadar penjual saja dipersoalkan kejujuran. Orang yang sebagai pembeli juga ada perkara, ada ketikanya bersikap tidak jujur. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-bai'ani penjual dan pembeli, dua orang. Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqal bai'ani wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadhiba wa katama fa asa an yurabbiha ribahan ma wa yamhaku wa barakata bai'iha. Wa fi riwayah muhiqqat barakatu bai'ihima al-yamin al-fajir munfiqahu lisil'ati mumhiqatun lil kasbi. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi kata, penjual dan pembeli bebas memilih selama mana kedua-duanya belum berpisah. Penjual dengan pembeli dia boleh buat tawar-menawar selagi mana belum berpisah. Apabila penjual dan pembeli memberikan keterangan yang benar, penjual cerita barang dia dengan keadaan betul, ni barang saya ni macam ni, dia ada sedikit kekurangan. Okey. Pembeli pun tengok, okey saya pun nampak okey macam ni. Okeylah, nampak bagus barang ni. Ada kejujuran dua-dua tu. Tak adalah pembeli tengok ni barang ni dikondem semua. Ni barang ni buruk ni, dah tak lama dah ni apa semua. Nak turunkan harga. Kalau dia cakap tu betul tak apa. Kalau dia cakap itu sekadar nak manipulasi supaya harga tu turun, maka di situ timbulnya tidak jujur. Apabila penjual dan pembeli memberikan keterangan yang benar, Nabi kata, kedua-duanya akan peroleh berkat. Kalau kita dalam urusan menjual tawar-menawar tadi, kedua-dua penjual dengan pembeli menyatakan dengan yang benar, maka Allah beri keberkatan dalam proses perniagaan tersebut. Tetapi jika kedua-duanya saling melakukan pembohongan, penjual berbohong, pembeli pun berbohong, dan tadi sebut tadi, dan menyembunyikan sesuatu untuk memperoleh keuntungan tertentu, maka kedua-duanya tak akan dapat berkat. Perniagaan selesai, barang laku, penjual dapat jual, pembeli dapat barang dan dapat beli. Proses selesai tapi berkat tidak dapat. Kenapa? Kerana adanya unsur-unsur pembohongan dalam jual beli tersebut. Maka kita hanya dapat nikmat barang tu saja, tetapi redha Allah, keberkatan tidak dapat. Jadi sebab itu dalam Islam dia ada bab muamalat.
Kan dalam hukum fiqh ni dia ada. Hukum fiqh ni bukan bab ibadah je. Ya? Bukan hukum fiqh tu belajar bab ibadah saja. Hukum fiqh juga adanya bab muamalah. Bab bagaimana kita nak berhubung dengan manusia. Di situ juga ada bab jual beli. Ya? Bab berjual beli. Bagaimana? Bab membina bersyarikat macam mana? Ya? Islam dah ajar begitu, ada panduan. Maka apabila ikut panduan yang diberi oleh Islam, maka dapatlah keberkatan. Kita berniaga, barang kita laku, barang kita terjual, Allah berkat dengan beri pahala dengan cara kita buat. Tetapi barang kita laku, barang kita habis, tapi dalam bentuk kita menipu, Allah tidak beri pahala dalam jualan kita. Rugilah. Ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain bermaksud dalam bab lain, sumpah palsu dan jual beli mungkin dapat membuat barang dagangan jadi laku, tetapi perkara itu akan menghilangkan keberkatan mata pencarian. Ya, sumpah palsu ni macam mana? Kita nak meyakinkan orang kita jual. Ya, ni memang sangat bagus ni. Saya dah cuba dia, dah macam-macam testimoni kan. Ya, ni nak meyakinkan orang. Padahal tidak betul. Ya, sekadar kenyataan-kenyataan yang tidak benar. Ya, mungkin barang tu akan terjual, Nabi kata, tetapi keberkatan dalam usaha itu tidak diberi oleh Allah. Ramai pembeli yang kurang pengetahuan dan pengalaman menerima harga yang ditawarkan oleh penjual kerana mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh penjual. Ya, kadang-kadang kita tak tahu. Kalau barang-barang yang kita biasa beli, kita tahu. Kita beli barang-barang dapur, memang tiap-tiap bulan beli, kita tahu, oh ni naik harga ni, oh ni dah kurang sikit harga ni. Ya, oh harga ni tak ada, memang sama. Itu barang-barang kebiasaan. Tetapi barang-barang yang kita tak pernah beli ataupun kita jarang-jarang beli, ya, kadang-kadang kita tak tahu. Sama ada barang tu harga yang ditawarkan itu harga yang berpatutan ataupun harga yang tinggi, cekik darah kita kata, ya. Maka beruntunglah apabila penjual bertemu pembeli seperti itu, yang mana tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ya, baik. Kalau penjual dia boleh letak harga tinggi, pembeli pun tak tahu, dia beli saja, untunglah penjual. Ya, tetapi kalau penjual itu yang jenis bukan nak kau keuntungan, dia jual dengan harga yang setimpal, maka untunglah pembeli. Kita dapat penjual yang seperti itu, maka kita akan beruntung. Sebab apa? Sebab kita tidak ditipu dalam menilai harga tersebut. Sabda Nabi lagi, kaburat khiyanatun an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta lahu kazib. Rawahu al-Bukhari. Betapa besarnya khianat apabila engkau mengatakan sesuatu kepada saudaramu di mana dia mempercayaimu padahal engkau berkata bohong kepadanya. Ya. Satu lagi, ya, diterangkan bab jujur ni juga ialah kalau kita bercakap sesama kita, ya, sama ada dalam bentuk jualan tadi ataupun dalam bentuk perhubungan luar ni, kita cakap sesuatu perkara kepada rakan-rakan kita ataupun kawan-kawan kita ni, benda yang tak betul, tapi dia percaya betul, maka di situ Nabi kata kita telah berbuat khianat. Ya, dulu kan kita dah pernah baca dalam sebelum ni, Nabi sebut, ya, perkara yang Allah yang menggugur keimanan seseorang. Ya, benda-benda akhlak ni, ada akhlak yang kalau kita buat buruk, akhlak yang buruk tak gugur iman. Contoh akhlak buruk apa? Contoh akhlak yang buruk ialah kita apa? Kita takut dulu kata, penakut. Ya, seorang yang penakut, seorang yang kedekut contohnya, dia tidak menggugurkan iman. Tetapi dua perkara yang boleh menggugurkan iman apa dia? Bohong dan juga khianat. Ya, bohong dan juga khianat ni boleh menyebabkan hilang iman. Bukan hilang Islam, hilang iman. Sifat iman tu Allah tarik daripada kita. Jadi antaranya ialah yang ini, apabila kita berbohong dengan sesuatu, orang percaya, maka di situ juga Allah letak bohong dan juga kita ni khianat. Dua-dua ada. Ya, kadang-kadang kita bergurau.
Kadang-kadang kita nak main-main dengan kawan, kita buat cerita sampai orang betul-betul percaya. Kemudian orang cerita ke orang lain, rupanya cerita itu cerita yang tak betul. Ya, maka itulah boleh terjadi. Ya. Sabda Nabi lagi, ya, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim menjual barang dagangan yang dia tahu cacat. Tak halal Nabi kata kita ni, kita nak jual barang, kita tahu barang tu tak elok, ada rosak, kita jual. Jual begitu saja. Tetapi boleh jual apabila dia telah beritahu terlebih dahulu kepada pembeli. Kita ada barang, ya, barang tu ada rosak dia. Kita tak cerita ke orang, kita cerita yang baik je, sedangkan ada yang rosak. Maka Nabi kata tak halal jualan tu. Jualan itu tidak dikira sebagai tidak halal. Kalau tidak halal maknanya apa? Dapat sumber yang haram, rugilah kita. Ya. Kecuali kita kena cerita dan dia terima. Ya, ni barang ni okey macam ni, tapi ada sikit lah, yang ni dia kurang sikit lah. Ya. Pembeli pun kata okey lah, tak apalah, itu boleh repair. Ya, boleh baiki. Setuju ambil. Itu tak apa. Tapi kita tahu, kita diam. Ya. Kita tahu, kita diam. Saya ada pengalaman satu baru ni, tahun lepas. Ya. Ada seorang hamba Allah ni, dia jual kereta. Kita nampak kereta tu cantik, saya nak belilah. Ya. Saya nak beli. Dia punya cerita, memang kereta tu memang kena ambil lah. Tak mahal, kereta second 12,000. Kereta second dia nak jual harga 12,000, tawar-tawar dapat 8,000. Ya. Kereta jenis Toyota lama ni. Ya. Dia punya cerita punya bagus. Kita nampak bagus ni. Pakai setakat-takat nak jalan dekat sini ni sedap ni. Test bawa. Takdir Allah, test bawa tu. Ya, nak tunjuk. Bawa tu, tengah bawa tiba-tiba kereta tu mati, tak boleh tekan brake. Macam mana tuan-tuan? Kan kereta tengah bawa ni tiba-tiba enjin mati. Kereta kalau enjin mati, dia punya apa? Dia punya elektronik tu semua jam, steering tak boleh pusing, apa, brake pun tak makan. Menyosor kereta punya tu. Nasib baik masa tu tengah memandu dekat apa jalan camp Pesasda tu. Kereta tak ada, jalan lapang. Macam tu. Kita dengar cerita tadi, bagus ni, nak beli. Tapi Allah tunjuk masa tu juga macam mana berlaku. Terus tak jadilah. Ya. Kalau beli, jalan bawa highway, ya, seronok jalan, bawa laju, tiba-tiba kena macam tu, tak berguling kita. Ya. Sebab apa? Sebab di situ ada unsur-unsur tidak jujur. Dia suruh kerosakan yang berlaku pada kenderaan itu, dia suruh. Sebab apa? Kalau dia cerita, takut tak laku. Ya, tapi itulah nasib lah. Maknanya ditunjukkan waktu itu. Maka tak jadilah beli, kan tidak melayang 8,000. Ya? Tak pasal-pasal kan. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan sebagai berikut. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Surah Ali Imran ayat 77. Ya. Allah sebut apa? Sesungguhnya orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran ada sebut, kita ni sebab kita nak dapatkan keuntungan dunia yang sedikit tadi tu, sehingga sanggup kita bersumpah dengan sumpah palsu, berbohong, ya. Kita buat macam tu, maka ke akhirat besok Allah tak pandang kita. Bila kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan dunia, dalam keadaan manusia yang ramai di padang mahsyar, ya, kita nak perhatian Allah. Orang lain Allah pandang, tang kita Allah tak pandang. Dan Allah tak nak menegur kita. Ya, umpamalah kita, ya, kita duduk dalam satu majlis macam ni. Ya, kita jemputlah seorang, siapa kita jemput, YB lah contoh. YB kita datang. Semua orang dia tegur. Tiba-tiba tang kita, dia tak tahu je. Apa rasa kita? Semua orang dia tegur, dia sembang, tanya khabar apa semua. Lalu kat kita, pergi ke orang sebelah.
kita tak dipeduli, tentulah kita akan rasa sedih. Tentulah kita akan termenung, tak tidur malam tu, kan? Sebab memikirkan apa di mana silap. Tetapi begitulah keadaannya apabila kita dalam keadaan yang huru-hara tu, Allah tak pandang pun kita. Ya. Disebut antara perkara, ya. Baik. Ada 3 orang, ya. Nabi sebut, ya, ada 3 orang, bukan 3 orang, ada 3 perkara, perbuatan yang menyebabkan Allah suka, dan ada 3 perbuatan yang boleh menyebabkan Allah benci. Allah tak nak pandang. Dalam tafsir ayat ni cerita, ya, dalam apa ni, dalam tafsir Ibn Katsir sebut, ya, ada 3 penyebab, ya, kalau kita buat ke akhirat besok Allah suka kat kita. Kita buat kat dunia ni, ke akhirat besok Allah suka kat kita, Allah alu-alukan kita. Dan kalau kita buat 3 perkara ni pula, ya, Allah benci kita. Ya, dekat akhirat besok Allah tak pandang kita. Apa dia? Yang pertama, yang Allah, perbuatan yang Allah, kalau yang kita buat di dunia ni, kita buat, Allah akan suka kat kita, Allah akan pandang kita di akhirat, ialah satu keadaan dalam peperangan. Nabi kata, seorang pemuda yang dalam perang, dia menyerbu musuh. Ketika berperang, dia menyerbu musuh dengan berani untuk beri laluan kepada sahabat-sahabat dia, rakan-rakan seperjuangan dia, boleh masuk ke arah musuh. Dia pergi pecahkan benteng, kenapa? Dia pergi apa? Dia pergi musnahkan halangan ke, ya, menyebabkan tentera-tentera lain mudah masuk. Ya, sama ada dia berjaya ataupun dia terkorban. Sama ada dia berjaya buat tu ataupun dia syahid, terkorban. Maka orang ini besok Allah sangat muliakan dia. Ya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dalam satu musafir yang jauh. Kita dalam perjalanan jauh, kita berjalan ramai-ramai, musafir. Perjalanan yang jauh yang memenatkan, bila sampai tempat istirahat, bila berhenti tempat rehat, berhenti R&R, ya, kita punya penat tadi, orang lain semua tidur. Kita tak tidur, kita terus menunaikan solat. Orang lain nak berehat macam mana? Mereka tidur, rehat, duduk, minum ke, makan ke, ataupun baring-baring. Yang kita solat. Selesai solat, bila nak bergerak semula, kita yang tolong kejutkan orang yang tidur tadi. Maknanya apa? Orang yang dalam musafir ni semua penat. Semua orang penat. Orang lain penat, nak hilangkan penat, nak berehat cara apa? Orang lain cara berehat dia ialah tidur ataupun duduk. Tapi kita, cara berehat kita apa? Cara berehat kita ialah menunaikan solat. Itu adalah rehat kita. Boleh begitu, maka Allah pandang hebat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, ialah orang yang berhadapan dengan jiran yang sangatlah buruk perangai. Berjiran dengan jiran yang sangat buruk perangai ni, sentiasa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Perbuatannya itu perbuatan yang boleh menganiaya kita. Contohlah, ya, jiran yang hak yang macam ni, tetapi dia tetap sabar. Bertemu dengan jiran yang sentiasa, ya, buat perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati, tetapi dia tetap bersabar. Terus bersabar sehinggalah dia berpindah ataupun dia meninggal dunia. Boleh tak macam tu? Boleh tak kita kalau macam tu, berhadapan dengan orang macam tu, silap kita pun sama naik, kan? Tetapi kalau ada berhadapan dengan itu, sebenarnya itulah rezeki Allah beri kat kita untuk beri kita peluang untuk dapat, ya, redha Allah. Nampak macam mengalah, tapi bukan mengalah, tetapi itulah tanda akhlak kita, akhlak yang baik. Ya. Baik, bagi perbuatan ataupun perlakuan yang Allah benci, yang disebut tadi, Allah di akhirat tak nak pandang. Ya. Yang pertama Nabi kata ialah orang yang berjual, sebagai penjual dia bersumpah dengan sumpah palsu. Dia nak laku barang, maka dia cerita ataupun meyakinkan orang dengan perkara yang tidak benar. Itu yang pertama tadi. Yang kedua ialah orang miskin tapi sombong.
Orang miskin tapi sombong. Miskin ni macam mana? Miskin ini ialah orang yang bekerja, berpendapatan, tetapi pendapatan tu cukup-cukup je untuk dia hidup. Ya? Cukup-cukup untuk keperluan dia hidup. Ya? Satu hari gaji dia perlukan keperluan hidup RM30 contohnya. Ya, nak beli barang, nak makan apa semua, keperluan hidup dia RM30 sehari. Dia kerja dapat RM30. Cukup-cukup aja untuk melepaskan kehidupan dia. Ini dikategorikan sebagai miskin. Kalau satu hari keperluan dia RM30, kerja dapat RM20. Ini kategori apa? Ini kategori fakir. Sebab apa? Pendapatan dia tidak mencukupi untuk dia berbelanja. Mana itu di situ fakir, ya. Tapi orang miskin ni maknanya apa? Orang yang boleh diberi bantuan, yang kita patut beri bantuan, yang kita kena bantu. Sebab pendapatan dia cukup-cukup je, tak ada lebih. Ya, kalau ada keperluan lain tak dapat dah. Maka yang ini adalah orang yang perlu dibantu. Tetapi kalau begitu, ya, tapi dia sombong, maka Allah tak suka. Ya, orang miskin tapi sombong. Macam mana nak kata orang miskin sombong? Ya. Macam mana nak kata orang miskin yang sombong? Miskin yang sombong ialah orang yang apabila kita beri bantu, dia tak nak. Dia pilih-pilih pula. Ya. Hantar beras, dia kata beras tak ada, dah habis dah, nak beli tak cukup ni. Hantar beras, kita bagi beras jati. Beri beras jati, saya tak makan beras jati ni. Low grade. Ya, ini sombong. Ya, kalau kita bagi barang yang rosak patut. Ya, kita tak patut. Tetapi kalau kita bagi barang, memang beras tu pun kita pun makan. Kita yang tak kategori miskin pun makan beras tu. Tapi dia menolak. Contoh. Jumpa tuan-tuan. Ya. Kita jumpa orang macam ni. Bila kita baca kitab ni, kita fikir kita jumpa. Ya, Masjid Pagar Pinang saya jumpa. Bukan orang Pagar Pinang lah, bukan orang Pagar Pinang. Orang daripada luar datang. Cerita susahnya, minta bantuan apa semua. Kita bagi barang. Tak nak dia. Dah bagi barang, tak nak. Saya tak nak barang-barang ni, kata. Kata susah. Sebab apa? Sebab dia ada kita kata dia ada selera dia sendiri. Taste dia sendiri. Jadi tak kena. Dan yang ketiga, orang kedekut yang menyebut-nyebut pemberian dia. Yang Allah kata tak nak pandang dia ke akhirat ni. Yang ketiga ialah perangai orang yang kedekut. Dia beri sumbangan, tapi dia asyik sebut sumbangan dia. Bagi sumbangan untuk masjid. Belilah apa-apa, beli langsir ni. Langsir ni mahal ni, tebal ni. Dia bagi sedekah. Okey, saya nak infakkan duit saya ni 3,000 untuk beli langsir. Kita pun beli. Tetapi dia asyik menyebut. Siapa datang kata, ni langsir ni saya yang buat. Ni langsir ni saya yang sedekah ke tidak ni. Nampak semua ni. Disebut-sebut, dia ulang-ulang. Jadi sebab itu Islam ajar kita, bila kita beri ke orang, maka diam. Umpama peribahasa kita, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Jadi itu di situ. Sebab apa? Sebab memang kalau kita sentiasa menjemput, maka hilang berkat, hilang keberkatan dalam kita menginfakkan apa-apa yang sepatutnya kita dapat manfaat di akhirat, tetapi tak dapat. Memberikan kesaksian palsu adalah termasuk melakukan perbohongan yang paling tercela. Dalam memberi kesaksian, seorang Muslim wajib menyatakan perkara yang benar. Dilarang memberi kesaksian palsu semata-mata untuk menyelamatkan keluarga atau saudara mara. Satu lagi ialah dalam bab jujur ni ialah kalau kita sebagai saksi. Kadang-kadang kita saksi, sebagai saksi nak membantu mungkin keluarga, mungkin kawan, tetapi sebagai saksi kalau beri kenyataan palsu, kenyataan yang tidak benar, mungkin dunia kita terlepas, mungkin dunia kita dapat menipu, tetapi di sisi Allah, Allah sangat murka. Allah sangat tak suka. Baik, seperti mana Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 135. Dalam Al-Quran ada sebut tentang perkara ni. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fa in fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira.
Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu, supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ada beberapa perkara yang Allah ingatkan kita kat sini. Yang pertama, sekiranya kita perlu menjadi saksi, maka kita kenalah jadi saksi yang adil. Kita jangan menjadi saksi yang nak memenangkan orang, walaupun kita memberi saksi yang palsu. Ya, siapa saja, sama ada ibu bapa kita, rakan-rakan kita, atau siapa saja, sekalipun kenyataan itu, ya, kenyataan untuk menyelamatkan dia walaupun menipu, maka tidak dibenarkan. Ya, dibimbangkan lagi dengan kita buat kenyataan palsu kita tadi menyebabkan berlaku penganiayaan pada orang lain. Ya, bila kita buat begitu, mungkin saudara mara kita atau rakan kita terlepas, tetapi penganiayaan pula kepada orang lain, maka lagilah teruk. Ya, lagilah Allah murka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut, kalau kamu perlu jadi saksi, kita ni memang kena jadi saksi, tapi disebabkan kita tak nak dengan saksi kita itu menyebabkan, ya, orang yang rapat dengan kita ni dihukum, maka kita tak mahu menjadi saksi, maka itu pun Allah murka. Ya, sepatutnya jadi saksi tapi kita tak mahu. Sebab apa? Kalau kita jadi saksi, kalahlah pula orang yang dekat dengan kita ni. Maka di situ juga Allah murka bagi orang yang sepatutnya dia ada sesuatu yang boleh menyelesaikan sesuatu kes, tapi dia tak mahu bantu, maka pun tak jadi. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Ya, apa dosa paling besar? Nabi sebut 3 kali. Nak tahu tak apa dia dosa paling besar? Ya, dosa-dosa besar ni banyak kan? Ada. Ya. Maka kami pun menyahut, nak ya Rasulullah, kami mahu ya Rasulullah. Baginda melanjutkan, Nabi sebut dosa besar itu ialah syirik pada Allah. Itu kita tahu. Dosa besar itu ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Dosa besar itulah bunuh manusia yang tidak kita berhak membunuhnya. Ya, pada masa tu baginda pun bila Nabi sebut 3 perkara ni dulu, kemudian baginda pun ambil tongkat dan Nabi pegang macam tu. Lalu Nabi menyambung ucapannya, demikian juga kata-kata palsu dan kesaksian palsu. Antara dosa besar juga, ya, yang kita tahu dosa besar tu zina, yang lain-lain tu kan, mencuri, merompak sebagainya. Tapi Nabi sebut juga antara juga menjadi dosa besar ialah kamu menyebut kata-kata palsu. Kamu menyebut kata-kata yang tidak benar. Ya, kata-kata yang tidak sepatutnya diucap kita sebut. Ya, hingga menyebabkan orang percaya sedangkan benda itu tidak betul. Dan juga kamu beri kesaksian palsu. Ya, menjadi saksi kepada, ya, untuk memenangkan ataupun untuk membetul ataupun memberi kelebihan kepada orang yang kita rapat. Baginda mengulang ucapan tu yang ini, ya, yang kata-kata palsu dan kesaksian palsu ni Nabi berulang kali sehingga kami tunggu bila Nabi nak diam, nak berhenti bercakap. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi nak tekankan kepada sahabat, syirik kepada Allah ni perkara yang kita dah tahu. Dosa derhaka pada ibu bapa dah tahu, membunuh dah tahu. Tapi Nabi nak tekan juga bahawa jangan bercakap, jangan cakap bohong. Dan juga janganlah kalau kita jadi saksi, kita membuat kenyataan yang tidak benar semata-mata nak memenangkan, ya, orang yang kita sokong dan menganiaya orang yang kita tak suka. Maka di situ sangatlah berat. Rasulullah SAW pernah mengindahkan segala perkataan yang pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar,
sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda mempunyai akhlak yang baik. Ya. Nabi ni dari segi perkataan, bukan masa dilantik sebagai Nabi. Bila berumur 40 dilantik sebagai Nabi, barulah Nabi cakap perkataan yang cantik-cantik, Al-Quran sebagainya. Nabi ni sebelum dilantik sebagai Rasul, semenjak daripada kecil lagi, Nabi sememangnya seorang yang sentiasa bercakap dengan perkataan yang baik, perkataan yang tidak berbohong, dan juga perkataan yang tidak menyakitkan hati orang yang mendengar. Itu Nabi. Ya. Abdullah bin Abi Al-Hamsa meriwayatkan pengalamannya dengan Rasulullah sebagai berikut. Sebelum Rasulullah dilantik menjadi Nabi, aku pernah menjual sesuatu kepadanya. Dalam jual beli ada sisa yang belum terbayar. Ya. Dia cerita, dia pernah sebelum Nabi yang jadi Nabi, dia jual barang kat Nabi. Ya. Dia jual barang kepada Nabi, dan dalam dia jual tu, dia bayar tak cukup. Dia bayar kat Nabi tak cukup. Harga RM20, dia bayar RM15. Contoh. Tak cukup RM5. Okey? Jadi, dia kata, aku berjanji akan datang menghantar ke tempat baginda. Jadi, dia kata, tak apa Rasulullah, Muhammad kata, saya bayar ni, yang lagi baki kurang ni, saya bayar nanti. Saya pergi hantar dekat tempat Nabi yang biasa Nabi pergi. Ya. Tapi aku terlupa, dia kata. Dia lupa besoknya lupa. Setelah 3 hari berlalu, barulah aku teringat. Ya, dah 3 hari lepas tu baru teringat. Kemudian aku segera datang untuk menemui baginda. Pergi kat tempat tu. Tempat yang janji nak jumpa Nabi. Maka aku melihat Rasulullah telah ada tempat itu. Rupanya Nabi tunggu kat situ. Dah 3 hari Nabi tunggu. Kemudian Nabi pun menegur. Nabi kata, wahai Abdullah, kau telah menyusahkan aku. Ya? Lihatlah aku tunggu di sini sejak 3 hari yang lalu. Nabi, satu perangai Nabi, kalau dah orang dah berjanji, Nabi akan tunggu. Bukanlah makna 3 hari itu 3 hari tak balik. Maknanya waktu patut berjumpa, Nabi pergi hari ni. Tapi tak datang. Besok waktu yang sama Nabi datang. Tak datang lagi. Hari ketiga Nabi datang. Hari ketiga lah baru orang ni, sahabat ni, dia teringat, dia datang. Rupanya Nabi masih menunggu. Nabi menunggu kenapa? Bukan sebab Nabi nakkan duit baki tadi tu. Tapi kenapa? Kerana janji. Bila dah janji, Nabi tunggu. Ya? Walaupun orang tu terlupa ataupun orang tu terlewat, tetap Nabi tunggu. Bukan kerana nakkan baki yang belum dibayar. Tapi yang Nabi pegang ialah janji itu. Baginda menunggu di tempatnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Ya? Kenapa? Keutamaan adalah janji, bukan kerana baki itu tadi. Wallahu a'lam. Dengan sekadar itulah untuk malam ni, untuk kita bersama-sama meneladani dan juga merenung apa yang telah, ya, yang Nabi sendiri tunjukkan, apa yang Nabi pesan kepada kita, ya, apa yang sepatutnya kita ni sebagai seorang Islam, akhlak kita yang bagaimana yang kita kena jaga. Ya? Sebagai panduan, mungkin tak banyak, mungkin adalah beberapa perkara yang kita pelajari pada malam ini. Tetapi beberapa perkara itu sekiranya menjadi pedoman untuk kita, insya-Allah akan menjadi membaikilah lebih membaiki diri kita ni, ya? Untuk sisa-sisa hidup kita yang berbaki ini. Wallahu a'lam, mohon maaf ya, kalau ada salah dan silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.